Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini. Ribuan ahli MIC dijangka akan berhimpun pada 6 Januari 2025 di Istana Kehakiman Putrajaya sebagai tanda solidariti terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Timbalan Presiden MIC M. Saravanan menegaskan bahwa himpunan ini tidak mempunyai sebarang agenda politik tetapi melangkaui sempadan parti dan kaum dengan tujuan utama untuk menuntut keadilan berhubung perintah tambahan diraja yang melibatkan Najib. Menurutnya, perhimpunan aman ini adalah untuk menunjukkan solidariti ribuan rakyat Malaysia terhadap seorang pemimpin yang dianggap telah banyak berjasa kepada negara. Saravanan turut menyatakan bahwa perhimpunan ini tidak seharusnya dilihat melalui lensa politik semata-mata, tetapi sebagai usaha kolektif rakyat yang mahukan kejelasan dan keadilan dalam kes ini. Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hasan dalam satu memo dalaman yang tersebar luas mengarahkan ahli-ahli PAS untuk turut serta dalam perhimpunan tersebut. Memo itu juga menggesa ahli parti untuk berkumpul di Istana Kehakiman pada jam 9 pagi bagi mendengar ucapan dan bersama-sama berdoa bagi mendoakan keadilan berpihak kepada Najib. Lebih menarik lagi, penyertaan PAS dalam perhimpunan ini turut membuka lembaran baru dalam hubungan antara parti politik, terutamanya selepas berakhirnya kerjasama muafakat nasional pada tahun 2022. UMNO yang mempunyai hubungan kompleks dengan PAS sejak kerjasama itu berakhir turut menggerakkan lebih 200 bas untuk membawa penyokong Najib ke lokasi perhimpunan. Kehadiran ribuan penyokong daripada dua parti besar ini dijangka akan memberi kesan signifikan terhadap dinamika politik semasa di Malaysia. Turut mencuri perhatian ialah penyertaan Bersatu dalam perhimpunan ini. Ketua Penerangan Bersatu Tun Faisal Ismail Aziz menyatakan bahwa ahli dan pemimpin Bersatu bebas untuk menyertai perhimpunan tersebut dalam semangat perdamaian nasional. Walaupun hubungan Bersatu dengan UMNO dan PAS sering dilihat tegang, penyertaan dalam acara ini memberikan gambaran bahwa isu Najib Razak mempunyai dimensi yang lebih luas daripada sekadar politik kepartian. Ini menimbulkan persoalan tentang kemungkinan wujudnya satu bentuk kerjasama baru antara parti-parti Melayu Islam utama di Malaysia. Najib kini sedang menjalani hukuman penjara 6 tahun selepas pengurangan daripada hukuman asal, yaitu 12 tahun yang telah diputuskan oleh Lembaga Pengampunan. Hukuman ini dijatuhkan selepas beliau disabitkan bersalah dalam kes rasuah SRC International yang melibatkan dana awam dalam skala yang sangatlah besar. Namun, perhimpunan ini diadakan tepat pada hari di mana Mahkamah Rayuan akan mendengar permohonan Najib untuk membentangkan bukti baharu bagi menyokong rayuannya supaya baki hukuman penjara dapat dijalani di bawah tahanan rumah. Najib mendakwa bahwa terdapat perintah tambahan dalam dekri diraja yang membenarkan beliau menjalani hukuman di rumah, namun kesahihan dakwaan itu masih menjadi perdebatan hangat. Selain itu, Parti Progresif Rakyat ataupun PPP turut mengumumkan penyertaan mereka dalam perhimpunan ini sebagai tanda solidariti terhadap Najib. Setiausaha Agung PPP, Inder Singh Ben Singh, menyatakan bahwa keputusan ini adalah demi menunjukkan sokongan kepada UMNO dan Najib dalam perjuangan mereka. Dengan penyertaan daripada pelbagai parti politik dan ribuan penyokong yang bakal hadir, himpunan ini bukan sahaja menjadi medan untuk menunjukkan sokongan kepada Najib, tetapi juga satu simbol perpaduan antara parti-parti politik yang sering bertelagah dalam isu lain. Namun, perhimpunan ini turut mengundang pelbagai persoalan dan kontroversi yang pasti akan menarik perhatian masyarakat umum. Salah satu isu paling besar adalah mengenai kewajaran hukuman tahanan rumah untuk pesalah rasuah berskala besar seperti Najib Razak. Adakah langkah ini akan mencipta satu presiden yang berbahaya dalam sistem keadilan Malaysia?
Adakah ini akan memberi message yang salah kepada rakyat bahwa individu berpengaruh dan berkuasa mampu mendapatkan layanan istimewa walaupun disabitkan dengan jenayah berat? Isu ini tidak hanya berkisar tentang Najib, tetapi juga mengenai integritas sistem kehakiman negara yang selama ini disanjung tinggi oleh rakyat Malaysia. Selain itu, persoalan tentang sejauh mana pengaruh politik dalam sistem kehakiman turut timbul. Adakah himpunan besar-besaran ini satu bentuk tekanan politik terhadap institusi kehakiman? Bolehkah institusi ini kekal bebas dalam membuat keputusan di tengah-tengah tekanan politik dan emosi yang melanda dari berbagai pihak? Ini adalah isu yang memerlukan perhatian serius karena ia bukan sahaja melibatkan nasib seseorang individu, tetapi juga kepercayaan rakyat terhadap sistem keadilan negara. Kerjasama antara UMNO dan PAS dan Bersatu dalam perhimpunan ini juga menimbulkan spekulasi tentang arah tuju politik negara. Adakah ini petanda wujudnya usaha untuk menghidupkan semula kerjasama politik antara parti-parti ini? Jika iya, apakah kesannya terhadap kestabilan politik di Malaysia, terutamanya ketika negara berdepan dengan pelbagai cabaran ekonomi dan sosial? Lebih penting lagi, apakah pendirian penyokong akar umbi terhadap kerjasama yang mungkin akan tercetus daripada acara ini? Reaksi rakyat terhadap perhimpunan ini juga berbeza-beza. Bagi penyokong Najib, perhimpunan ini dilihat sebagai satu usaha murni untuk menuntut keadilan bagi seorang pemimpin yang banyak berjasa kepada negara. Namun, bagi sebahagian yang lain, ia dilihat sebagai percubaan untuk mengganggu proses kehakiman dan memberi tekanan kepada badan kehakiman dalam membuat keputusan yang adil dan saksama. Akhirnya, persoalan yang paling penting ialah apakah impak jangka panjang daripada perhimpunan ini. Jika Mahkamah Rayuan memutuskan untuk membenarkan Najib menjalani hukuman di bawah tahanan rumah, apakah message yang akan disampaikan kepada rakyat dan komuniti antara bangsa? Adakah ini akan melemahkan usaha memerangi rasuah di Malaysia atau sebaliknya membuka ruang lebih banyak spekulasi dan ketidaktentuan politik? Perhimpunan pada 6 Januari ini bukan sekadar satu acara politik tetapi satu simbol kepada pertarungan antara keadilan, kuasa, dan persepsi rakyat. Dalam konteks ini, persoalan-persoalan yang timbul akan terus menjadi perbincangan hangat di kalangan rakyat Malaysia. Apakah keadilan benar-benar akan ditegakkan? Atau adakah kita akan menyaksikan satu lagi episode yang mencabar kepercayaan terhadap sistem keadilan negara? Perbincangan ini pastinya akan terus berlanjutan di ruang-ruang media sosial dan platform YouTube, di mana setiap pandangan sama ada menyokong atau menentang akan terus diperdebatkan dengan penuh emosi dan analisis mendalam. Apakah pendapat Anda semua? Sila utarakan pendapat Anda, ulaskan pendapat Anda di ruangan komen di bawah, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, Currents View MY. Sekian saja untuk video kali ini. Terima kasih.